Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kita kecerahan hati, kebersihan jiwa dalam kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-95 daripada suratil Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram, dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya, iaitu menggantinya dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu, yang ditetapkan hukumnya oleh dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang disampaikan ke Kaabah, yakni untuk disembelih dan dibahagikan kepada fakir miskin di tanah suci, atau bayaran kafarah, iaitu memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa sebanyak bilangan cupak yang diberikan kepada orang miskin, supaya dapat ia merasai kesan yang buruk daripada perbuatannya. Allah maafkan apa yang telah berlalu, dan sesiapa yang mengulangi kesalahan itu, maka Allah akan menyiksanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa, lagi berkuasa membalas dengan azab siksa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahawa ya ayyuhalladzina amanu di sini ditujukan secara umum kepada setiap muslim, dan larangan ini merujuk kepada ujian yang telah disebutkan di dalam ayat sebelum ini. Maafkan saya, ujian yang dimaksudkan dalam ayat sebelum ini, dalam ayat ini yang disebutkan la taqtulus sayda wa antum hurum. Dan diriwayatkan bahawa seorang bernama Amr bin Malik al-Ansari, yang mana ketika itu beliau dalam keadaan berihram pada tahun Al-Hudaybiyah untuk mengerjakan umrah, dia telah membunuh seekor himar atau seekor keldai wahsy, atau kita katakan, terjemahkan, difahami sebagai seekor kuda belang. Lalu Allah turunkan ayat ini. Adapun perburuan yang diharamkan, iaitu as-sayd di sini, ialah perburuan atau berburu binatang-binatang di daratan. Kerana memburu atau menangkap binatang di laut atau menangkap ikan dan haiwan di lautan itu adalah dihalalkan atau dibenarkan. Maka larangan yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ia meliputi segala bentuk atau cara kaedah berburu,
segala kaedah untuk mengambil nyawa binatang yang diburu itu. Dan termasuk juga larangan, dalam larangan ini ialah segala bentuk sama ada secara langsung atau tidak langsung yang membawa kepada hilangnya atau terbunuhnya binatang buruan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para fuqaha telah berbeza pandangan tentang binatang yang diburu, yang diharamkan untuk berburu ketika seseorang dalam keadaan berihram. Setengah mereka menyatakan bahawa yang dimaksudkan ialah apa yang diburu secara mutlak, sama ada binatang itu boleh dimakan ataupun tidak dimakan, dan tidak ada pengecualian dalam hal itu, kerana kalimat as-sayd itu adalah suatu yang bersifat umum yang meliputi segala binatang yang diburu. Dan pandangan ini adalah pandangan ulama dalam mazhab Hanafi dan yang bersetuju dengan mereka dalam kalangan fuqaha. Sementara dalam mazhab Imam Syafi'i dimaksudkan yang diburu ialah binatang yang dimakan sahaja, kerana as-sayd pada pandangan Syafi'iyah ialah merujuk kepada sesuatu yang dihalalkan atau binatang buruan yang halal dimakan sahaja. Contohnya sekiranya seseorang itu memburu binatang yang tidak boleh dimakan seperti harimau contohnya, dan dia berjaya membunuh harimau itu, maka dalam mazhab Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, maka wajiblah orang itu dihukum ataupun dijatuhkan hukuman berdasarkan perbuatan itu. Adapun dalam mazhab Syafi'iyah, maka tidak wajib, kerana binatang ataupun harimau itu adalah sesuatu yang tidak boleh dimakan. Seterusnya Allah berfirman, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Keterangan berkenaan apakah yang diwajibkan ke atas orang yang berihram apabila ia telah melakukan perburuan tersebut atau telah membunuh binatang buruan itu. Yang membawa maksud, dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya atau gantiannya dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahawa dalam ayat Allah menyebut orang yang muta'ammidan, iaitu yang melakukan dengan sengaja. Allah tidak menyebut orang yang mukhtian atau nasian, orang yang tersalah ataupun orang maupun orang yang lupa. Kalimah muta'ammidan itu ialah merujuk kepada orang yang benar berniat atau benar-benar sengaja melakukan perkara tersebut dalam keadaan ia mengetahui larangan itu. Sedangkan orang yang mukhtian, orang yang tersalah, ialah orang yang melakukan sesuatu secara tidak sengaja. Adapun orang yang lupa pula ialah orang yang melakukan secara tidak sedar atau tidak mengingati akan pengharaman tersebut. Dalam hal ini para ulama berbeza pandangan, dan terdapat 5 pandangan dalam hal ini. Yang pertama disandarkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni daripada Ibn Abbas. Dia mengatakan bahawa sungguhnya denda itu adalah merujuk kepada ataupun berpunca daripada kesengajaan. Adapun orang yang sengaja, adapun orang yang tidak sengaja juga diberikan suatu bentuk denda yang ataupun suatu bentuk larangan atau suatu bentuk bebanan tanggungjawab yang besar supaya mereka tidak mengulanginya. Adapun yang kedua, pandangan yang kedua ialah maksud kalimah muta'ammidan di sini ialah untuk menjelaskan keadaan yang biasanya berlaku, dan termasuklah keadaan-keadaan yang tidak biasa. Bermaksud biasanya orang yang berburu itu adalah dalam keadaan sengaja melakukannya. Adapun yang ketiga ialah tidak menjadi atau tidak ada apa-apa denda atau balasan terhadap orang yang tersalah ataupun orang yang lupa dalam hal ini, seperti mana pandangan Imam At-Tabari dan Imam Ahmad. Dan pandangan yang keempat pula ialah tetap diberikan hukuman terhadap orang yang sengaja maupun orang yang tersilap maupun orang yang lupa. Dan ini merupakan pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Dan mereka berhujahkan bahawa
kesengajaan itu menjadi syarat di dalam ayat Al-Quran, tetapi yang lain itu sama ada al-khata' wa nisyan, tersilap ataupun terlupa, itu termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bab ini. Adapun yang kelima, hukum pandangan yang kelima pula ialah muta'ammidan di situ membawa maksud sengaja dalam membunuh binatang buruan itu. Cuma yang dilupakan ialah keadaan berihram itu. Maka ini adalah pandangan Imam Mujahid rahimahullah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wa man 'ada fayantaqimullahu min. Maafkan saya, sebelum itu Allah berfirman, fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Menyatakan tentang balasan ataupun apakah denda yang dikenakan terhadap orang yang membunuh binatang buruan ketika mereka sedang dalam keadaan berihram. Allah menyatakan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Maka balasannya ataupun gantinya atau kafarahnya ialah sama seperti apa yang mereka bunuh, iaitu dalam kalangan binatang-binatang ternak, iaitu al-an'am. Jumhur fuqaha menyatakan bahawa maksud mithlu di situ adalah membawa maksud keserupaan atau kesamaan, iaitu denda yang dikenakan atau ganti yang diwajibkan hendaklah serupa di antara binatang yang diburu, yang dibunuh itu dengan al-an'am atau binatang ternak yang nak digantikan. Kesamaan atau keserupaan dari sudut saiznya atau dalam bentuk keadaannya dalam kalangan al-an'am, iaitu sama ada unta maupun lembu maupun kambing. Hujahnya ialah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kesamaan atau keserupaan antara binatang buruan yang dibunuh itu, dikaitkan gantinya dengan an-na'am, iaitu al-an'am. Maka sudah pasti ia hendaklah serupa dengan al-an'am itu. Maka berdasarkan ayat atau frasa ini, maka tidak sah untuk dijadikan gantian terhadap binatang buruan yang dibunuh itu, digantikan dengan nilai binatang itu, kerana nilai itu tidak termasuk di dalam al-an'am. Maka jumhur fuqaha berpegang kepada pandangan ini. Adapun di sisi Imam Abi Hanifah, yang mana beliau mewajibkan nilai kepada binatang buruan yang dibunuh itu, sama ada binatang yang diburu itu ada keserupaannya dengan al-an'am atau tidak serupa. Dia berkata ia adalah suatu kebaikan sekiranya orang itu mahu, maka hendaklah ia menyumbangkan dalam bentuk nilainya, atau sekiranya ia mahu, hendaklah ia membeli dengannya sesuatu binatang untuk dikorbankan. Maka insya-Allah akan kita jelaskan lagi dalam pertemuan yang akan datang. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.